Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami telah menaungi kamu dengan awan daripada panas matahari di padang pasir. Dan kami turunkan kepada kamu manna dan salwa. Serta kami berfirman, makanlah daripada makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Dan tidaklah mereka mengenaya kami sebab mereka kufurkan nikmat itu. Tetapi sebenarnya mereka adalah mengenaya diri mereka sendiri. Sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan disebutkan, nahnu qaum la na'kul hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Apa yang diartikan saudara ialah kami adalah daripada orang Muslim, adalah kaum yang hanya makan apabila lapar dan berhenti makan sebelum kami kenyang. Tuan-tuan dan puan, tajuk malam ini sangat-sangat berkaitan dengan kita. Sejak kita lahir di dunia, bahkan dalam perut ibu kita, tuan-tuan masing-masing pun masih ada namanya makan. Masih ada namanya minum. Tetapi bentuk makanan dan minumannya berbeza dengan kita berada di alam nyata ini, tuan-tuan dan puan. Daripada alam bayi, alam kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, alam tua, sampai mati kita nanti. Mungkin yang terakhir kita mati, mungkin satu sudu dimasukkan dalam mulut kita. Itulah telan yang terakhir. Itulah kalau dikunyah-kunyah yang terakhir. Itulah melalui sistem metabolisme yang terakhir yang melalui seorang insan yang menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya ini namanya adalah proses makan. Makan ini adalah sesuatu yang fitrah, satu yang semula jadi. Manusia hidup makan, makan adalah hidup, hidup adalah makan. Haiwan makan, tumbuh-tumbuhan pun makan, cara tumbuh-tumbuhan makan, tuan-tuan dan puan. Haiwan cara haiwan, insan cara insan. Malam ini kita nak cerita tajuknya, makan berhenti sebelum kenyang. Makan, berhenti sebelum kenyang. Tuan-tuan dan puan, ini menyorot sedikit kepada falsafah dan juga kepada roh hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Iaitu, tuan-tuan dan puan, ialah hadis itu berbunyi, kita kaum Muslim adalah kaum yang hanya makan apabila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Tuan-tuan dan puan, ada hadis yang lain menyebutkan bahawa para Nabi dan para Rasul disebut Nabi Muhammad SAW, kami tidak pernah kenyang sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah kenyang sepanjang hidup kami. Itulah tuan-tuan di antara kata-kata sabda Nabi Muhammad SAW mewakili para Nabi dan para Rasul. Mereka tidak pernah kenyang. Bayangkan tuan-tuan, Nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman. Nabi yang hebat-hebat tuan-tuan, daripada keturunan yang hebat. Tuan-tuan ada latar belakang yang hebat. Tetapi tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kami mewakili Nabi Muhammad dan para Nabi yang lain tidak pernah kenyang dalam hidup kami, tuan-tuan dan puan. Jadi para penonton dan penonton sekalian, kita nak dengar sekarang ni. Tuan-tuan makan, saya makan, anak kita makan, suami kita makan, isteri kita makan, mak bapak kita makan, keturunan kita dulu, yang lepas-lepas pun makan dan terus akan makan. Tetapi apa sebenarnya makan dalam Islam? Apa signifikan makan dalam Islam? Apa falsafah makan dalam Islam? Apa konsep makan dalam Islam? Apa asal peradaban makan dalam Islam? Apa arti tamadun dalam Islam tentang hal pemakanan ini? Apa artinya kita hidup ni tuan-tuan di Malaysia ni, alhamdulillah, dibandingkan dengan teman-teman di Afrika, sebagai negara Afrika tuan-tuan, mereka tak makan, tak dapat makanan yang waktu mereka patut makan, tak ada makanan di hadapan mereka. Tapi kita alhamdulillah pagi-pagi kita bangun tuan-tuan. Tuan-tuan bangun tidur pagi, tuan-tuan tengok pukul 9 tengok bangku sampah. Tengok tong sampah kita. Paling tidak tuan-tuan berapa 3-4 kilogram. Tuan-tuan, nasi dibuang, lauk dibuang, sayur dibuang. Hari-hari. Itulah tuan-tuan, kita dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita membazir. Membazir ini ialah tindakan syaitan yang mempengaruhi kita. Aku pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ada 3 orang yang ahli panel yang akan membincangkan tajuk pada malam ini yang begitu menarik. Yang pertama tuan-tuan ialah kita ada Ustaz Amir Adili Muhammad Noor, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, yang saya rasa oleh kerana rumahnya pun dekat dengan rumah saya, sekitar dalam 5 minit di motosikal saja, tuan-tuan dan puan, antara yang paling rapat, antara yang paling menyokong program kita sejak bermula 13 hari bulan Mac sampai malam ini, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan kira lah berapa malam kita sudah bersiaran. Dan tuan-tuan dan puan, kita ada yang kedua, Ustazah Dr.
Dr. Sumayyah Sulaiman. Maaf, Dr. Sumayyah Sulaiman. Ini kemunculan kali kedua kepada doktor dalam majlis kita ini. Dan kita sedang menunggu sebenarnya tuan. Tadi buat adjustment. Saya nampak dia sudah buat adjustment. Dia dah appear tadi. Tapi agaknya ada some technical adjustment kena dibuat. Nun di Kuala Berang, di Terengganu di sana. Yang sudah menyertai kita kali yang kelima tuan-tuan. Iaitu Ustaz Ahmad Kecik. Ustaz Ahmad Abdullah. Atau disebut dengan Ustaz Ahmad Kecik. Jadi Ustaz Amir akan menjadi ahli panel yang pertama. Ustazah Sumayyah, Dr. Sumayyah menjadi ahli panel yang kedua dan Ustaz Ahmad Kecik menjadi ahli panel yang ketiga. Jadi kita mulakan dengan Ustaz Amir dalam masa 3-4 minit begitu memberikan sedikit mukadimah. Apa yang patutnya yang paling sesuai dimukadimahkan kalau tajuknya makan berhenti sebelum kenyang. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali dan yang saya hormati rakan panel saya Dr. Sumayyah bin Sulaiman, yang mana untuk makluman Datuk Dr. Sumayyah ni tak asing bagi saya. Kalau panggilan mesra saya Kak Maya lah. Dia ni merupakan kakak kepada adik ipar saya. Baik, dan yang saya kasihi Ustaz Muhammad, dan saya kasihi dan insya-Allah dikasihi Allah Subhanahu wa taala para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kehidupan yang Allah taala kurniakan sehingga kini. Baik, bicara kita malam ini iaitu makan berhenti sebelum kenyang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Khaliq, yang Maha mencipta, yakni kita semua makhluk, yang menciptakan kita semua manusia makhluk. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang perlu kepada makhluknya. Tidak lain tidak bukan antaranya adalah makan dan minum. Lalu Allah taala menyediakan dari segi makanannya, dari segi minumannya, apa yang Allah taala sediakan untuk hamba-hambanya, untuk makhluk-makhluknya. Dalam masalah itu, pada masa itu, kita sebagai insan, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita sebagai orang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perlu bijak memanfaatkan apa yang Allah taala kurniakan kepada kita, yakni iaitu sumber makanan, makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang makan ni. Allah taala sebut dalam kategori Allah taala menyebut pada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, makanlah, minumlah dengan dalam keadaan halal dan baik. Dan Allah Ta'ala sebut khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut khusus kepada orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu beribadah kepadanya. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Baik, Allah Ta'ala cerita kepada hamba-hamba dia, makanlah, minumlah apa yang ada atas muka dunia ni, tapi kena ingat prasyaratnya, makan dan minum itu mesti ada hubung kaitnya adalah ibadah. Maknanya apa sekalipun makan dan minum itu jadi ibadah. Baik, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tentang makan dan minum ni. Allah Ta'ala peringatkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31, kata Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan kamu berlebih-lebihan. Kerana apa dia? Sesungguhnya dia tidak suka golongan-golongan yang berlebih-lebihan, maknanya melampau dalam tindakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni memberi panduan kepada kita untuk pengambilan kaedah mengambil makan dan minum. Insya-Allah mudah-mudahan makan dan minum kita tadi membuatkan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan berarti kata memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah.
Okey, alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, itulah sedikit pengenalan mukadimah kepada forum kita pada malam ini, perbincangan panel pada malam ini. Dan saya rasa Al-Fadhil Ustaz Amir Adili telah membuka jalan kepada kita. Pertama tadi, tuan-tuan dan puan, ialah tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan keperluan kepada makhluk. Khususnya makhluk yang jadi khalifah Allah yang namanya insan ni. Apa keperluannya? Macam-macam keperluan. Keperluan fizikal, keperluan emosional, keperluan intelektual, keperluan spiritual. Berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan. Dan Allah telah menyediakan keperluan itu hanya Allah katakan engkau gunakan keperluan-keperluan itu, gunakan apa yang kau hendak dalam fizikal engkau, apa yang kau hendak dalam makanan kau dan minuman kau, apapun. Tapi ada syaratnya supaya ia menjadi satu ibadah kepada engkau. Makan pagi ada mendapat ibadah, jadikan ibadah. Makan tengah hari dijadikan ibadah. Minum petang dijadikan ibadah. Makan malam dijadikan ibadah. Tuan-tuan bawa anak-anak makan di kedai menjadikan ibadah. Kenduri menjadikan ibadah. Tuan-tuan, inilah yang kita kendaki. Persoalannya tuan-tuan yang kita nak bincang pada malam ni. Kalau kita tidak mempunyai prasyarat-prasyarat ni yang kita akan tengok nanti daripada Dr. Sumaya mungkin, daripada Ustaz Ahmad Kecik mungkin, kemudian kalau kita tidak ikut prasyarat-prasyarat itu, ditakuti apa yang kita lakukan selama ini tuan-tuan tidak ditakrifkan sebagai ibadah. Sayang tuan-tuan, 72 tahun umur saya, makan saya, minum saya tak termasuk pun dalam takrif kategori ibadah yang mendekatkan kita sendiri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi kepada Ustazah Dr. Sumayah Sulaiman. Ustazah, tadi dah disebutkan persoalan ibadah itu. Jadi kalau boleh Ustazah dapat tinjau sikit bagi tahu para penonton kan dalam unsur, ada satu unsur dalam apa ni, dalam makan minum ni, ada unsur akidah, ada unsur syariah, ada unsur akhlak. Saya nak pergi yang ketiga tu dulu. Yang ketiga, agaknya mungkin Dr. Sumayah boleh menjelaskan kepada para penonton ni. Di mana komponen, sebahagian, bukan semua sekali, agaknya apa yang nak dipetik. Di mana komponen adab, di mana komponen akhlak, yang salah satu daripadanya menjadikan apa yang Ustaz Amir Adili menyebutkan itu, apa yang kita lakukan, minum pagi, minum petang, minum malam, makan malam itu adalah ibadah. Di mana komponen akhlaknya yang kita nak bagi tahu pada para penonton supaya para penonton dengan ini sedar. Aku makan ini ada satu komponen yang sangat penting yang aku mesti jaga untuk diri aku, untuk anak-anak aku, seluruhnya mesti memaparkan apa yang namakan akhlak atau adab dalam hal memakan, sama ada apa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Macam mana Dr. Sumayah? Okay, terima kasih yang berbahagia dan saya hormati Datuk Dr. Hassan Ali, rakan panel yang saya segani pada malam ni, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah sama kecil, juga Al-Fadhil Ustaz Amir Adili, dan semua para penonton yang dikasihi Allah dan disayangi Nabi. InsyaAllah pada malam ni kita sama-sama berbincang mengenai makan berhenti sebelum kenyang. Jadi sebagaimana yang telah dikupas oleh Datuk tadi dan juga yang berbagi Ustaz Amir ya, tentang makan ini, konsep makan. Makan ini kalau kita tanya semua orang rasanya hafal doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Insyaallah orang Islam semua hafal doa makan. Namun satu perkara yang patut kita lihat tentang kaitan konsep makan tu dari segi akhlak, dari segi adabnya. Sebagaimana kita tahu Islam itu agama yang indah, Islam itu cantik, Islam tu telah menyusun kehidupan manusia daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya. Dan kalau kita perhalusi lagi sangat berkait dengan akhlak, konsep akhlak. Kalau saya bolehlah nak sorot beberapa adab-adab yang telah digariskan oleh para ilmuwan, para ulama dari segi adab untuk kita makan. Saya kira mungkin ada yang telah memang menjadi darah daging kita dan ada yang mungkin kita perlu lihat dan renung. Okey. Yang pertama, kita bersihkan tangan.
Yang kedua, kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dan kita ingat bahawa niat kita nak makan tu adalah kerana falsafah orang beriman ni makan untuk hidup untuk ibadah, bukan untuk hidup untuk makan. Hidup untuk makan tu itu susahlah. Kalau kita fikir hidup kita ni untuk makan, jadi kita sentiasa fikir nak makan yang sedap, kita sentiasa fikir nak cari tempat makan satu demi satu. Jadi sedangkan hasilnya tu Masya Allah, tidak dapat kita meningkatkan lagi keimanan kita pada Allah. Kemudian ketiga, kita doa setelah selesai, doa sebelum makan. Dalam satu hadis disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya siapa yang makan makanan kemudian membaca doa, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan makanan ini dan merezekikan kepadaku tanpa sebarang daya dan kekuatan dariku, maka akan diampunkan dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Jadi sebenarnya hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbicara tentang makan ni, saya sangat tertarik tentang yang Ustaz Amir sebut tadi, makan itu dia jadi ibadah. Makan itu boleh jadi ibadah apabila menempuh 5 syarat ibadah, perkara-perkara yang harus di dalam Islam boleh menempuh 5 syarat kalau boleh menjadi ibadah bila menempuh 5 syarat. Yang pertama tadi niat. Yang pertama ialah niat. Kita makan, niat kita untuk makan tu beribadah. Doa makan tu sebenarnya sudah mengingatkan kita pada Allah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka. Yang kedua, kita niat tu kita betul. Yang kedua, pelaksanaannya kita mesti betul. Kita makan, jangan membazir, jangan kenyang keterlaluan, bercampur bebas lelaki perempuan ataupun itulah memakan makanan yang tidak halal dan sebagainya. Yang ketiga, natijahnya itu mesti betul. Dalam syariat kita digalakkan supaya makan tu, kenapa? Supaya kita dapat kesihatan, dapat tenaga untuk beramal soleh, berkhidmat pada masyarakat, membantu sesama hamba-hambanya. Dan yang keempat, perkara yang dilakukan itu ada di dalam syariat. Allah Ta'ala memang menyuruh kita makan kulu washrabu wala tusrifu, memang ada di dalam syariat ini. Dan yang kelima, tidak meninggalkan perkara asas seperti solat, zakat. Bukan tak boleh makan, makanlah, tapi jangan sampai tinggal solat. Boleh makan sedap-sedap tapi zakat mesti bayar. Boleh saja kita makan makanan yang berzat, berkhasiat, tapi bila bulan puasa kena puasa. Jangan kita makan tapi tak puasa. Itu dah menyalahi, dah tak jadi ibadah dah tu. Kemudian kembali kepada adab-adab yang telah digariskan oleh ulama, itu makan dengan keadaan duduk, makan secara berjemaah. Rasulullah SAW sentiasa makan bersama-sama dengan ahli keluarga dan para sahabat. Seterusnya menggunakan safra, tidak bersandar ketika makan, guna tangan kanan, guna 3 jari. Itu. Dan ke-8, yang ke-9-nya dimulakan dengan secubit garam. Sebab itu memang ada disebut garam tu dia untuk mengelakkan daripada sekiranya ada tu beracun. Okey. Yang ke-10, ambil makanan yang dari tepi yang dan berhampiran. Kemudian makan dengan rendah diri, berpada-pada. Sebab itu sesuai dengan tajuk pada hari ini, makan berhenti sebelum kenyang. Sebelum kita terasa 1 kali sendawa cukuplah, jangan sampai 3 kali sendawa. Dan yang seterusnya digalakkan kita berbicara yang baik-baik ketika makan, bersama ahli keluarga, kita bersembang perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Jangan membawang pula waktu kita makan. Itu dah datang dosa. Dan juga ada larangan daripada kita mencela makanan. Makan-makan
Itu sudah. Itu susah boleh tak ada insurans, susah kita. Tapi kalau dah jadi pakaian diri, insya-Allah boleh. Kemudian tidak bersandar ketika makan, kutip dan seterusnya, kutip makanan yang jatuh. Dah sudah makan, kita kutip makanan yang jatuh tu. Dan yang juga yang digariskan ialah jilat jari setelah makan. Jilat jari itu sebab apa? Ada enzim kat tangan tu sebenarnya. Itu dapat menghadamkan lagi, memudahkan proses menghadamkan makanan kita. Dan doa selesai makan, Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang bagi aku. Sebenarnya kita makan ni, siapa yang bagi kita rasa kenyang? Allah. Siapa yang bagi kita rasa selera? Allah. Siapa yang bagi kita rasa makanan tu sedap? Allah. Kalau Allah tak bagi, Allah, makan macam mana mahal makanan tu, macam mana sedap pun tak dapat. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan semua pernah ada pengalaman bila kita sakit. Apa rasa makanan tu kan? Tak ada rasa. Jadi itu Allah dah tarik nikmat sebenarnya. Selagi kita ada rasa selera, boleh makan, boleh telan, Allah. Itulah kebesaran Allah. Allah bagi kita dengan rasa-rasa tu sebenarnya untuk kita dah hasil tu kita nampak kebesaran Allah. Dan akhir sekali sudah makan, doa, kita bersihkan mulut, dan itulah dia adab-adabnya yang boleh saya ringkaskan. Tuan-tuan, jelas tuan. Saya dah baca juga kata dalam agama-agama yang lain, tetapi sedetail Islam ni, detailnya sampai sebelum makan basuh tangan, habis cuci mulut, doa habis makan. Lepas tu tuan-tuan bersihkan tempat-tempat makan, muliakan yang tua, kemudiankan yang muda, makan makanan yang paling dekat dengan kita, jangan ambil yang di tengah-tengah. Allah tuan-tuan. Tak ada. Saya dah tengok tuan-tuan, saya dah buka, saya dah Google semua. Ada tak agama-agama lain selain daripada Islam yang mempunyai ciri-ciri kedetailan macam Islam? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Detail tuan-tuan, sangat-sangat detail. Yang kita baca-baca, yang saya baca ni tuan-tuan, ialah ikhtisar ataupun summary daripada tulisan-tulisan yang besar oleh ulama-ulama besar. Tapi kalau kita baca naskah asalnya, punya detailnya, ini dia punya caranya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini asarnya. Ini caranya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini asarnya. Allah tuan-tuan, kita baca, tengok makan, baru kita rasa nikmatnya makan. Selama ni nikmatnya tuan-tuan, nikmat lidah, nikmat cita rasa, nikmat taste, dia panggil taste. Tetapi dalamnya ada nikmat iman, nikmat akhlak, nikmat syariah, nikmat akidah, nikmat akhlak. Yang inilah agaknya kalau dapat kita masukkan dalam kepala saya yang jadi moderator malam ni, dan kepada teman-teman ahli panel dan kepada saudara-saudara para penonton yang dimuliakan sekalian. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa tuan-tuan, oleh kerana tajuk malam ni sangat berkaitan hari-hari dengan kita. Please make sure your children are all tuned in kepada program ini. Your wife, you yourself. Tuan-tuan dan puan, saya harap sangat inilah peluang ni tuan-tuan. Mungkin kita tak dengar, mungkin kita tak expose, mungkin orang tak bagi tahu, mungkin tak terbaca. Tapi malam ni tuan-tuan, dengar tadi dia punya barisan akhlak-akhlak, adab-adab yang Dr. Sumayyah menyebutkan. Bayangkan tuan-tuan, apa yang disebutkan di peringkat ibadah, makan ibadah yang dinukilkan tadi oleh Ustaz Amir Adili dan sebagainya. Allah tuan-tuan, saya harap sangat like and share tuan-tuan, like and share tuan-tuan. Bagi tahu kawan-kawan, malam ni kita nak bincang hal makan. Makan berhenti sebelum kenyang. Makan berhenti sebelum. Nampaknya tajuk ni macam casual. Nampaknya tajuk ni macam insignificant. Nampaknya tajuk ni macam peripheral macam tu tuan-tuan. Tidak duduk di tengah-tengah dalam hal kehidupan insan. Tapi sebenarnya tajuk ini penting tuan-tuan. Penting untuk menggarap apa yang kita buat. Daripada kecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya waktu menakan itu menepati kriteria ibadah yang disebutkan Ustaz Amir Adili dan dikupas tadi, dipanjangkan oleh Ustazah Dr. Sumayyah tadi. Saya nak pergi kepada Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad dah ada tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Ustaz Ahmad, masya-Allah tuan-tuan,
2 minggu sekali Ustaz Mat bersama dengan kita. Kita doakan pada Ustaz Mat, tuan-tuan, diberikan kesihatan yang baik. Dengannya hari itu kurang sihat sikit, tapi saya rasa mungkin dah sihat sekarang ni, alhamdulillah, dengan usahanya untuk membangunkan satu madrasah, membangunkan satu pondok, membangunkan tuan-tuan fasilitis untuk membangunkan Islam, image Islam, pergerakan Islam di kawasan dia. Nanti di hujungnya saya minta dia menerangkan kepada para penonton apa yang saya lakukan. Untuk Ustaz Mat, tajuk kita Ustaz ialah makan berhenti sebelum kenyang. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan baca ya, daripada awal lagi niat yang Ustazah Dr. Sumayah mengatakan sampai akhir sekali, sampai menjilat, tuan-tuan, kena jilat satu persatu. Ayah saya, tuan-tuan, ayah saya pasti satu-satu, tuan. Satu-satu dijilat. Masya Allah. Dulu saya ada geli geleman nak jilat tuan-tuan. Tapi bila diterangkan apa artinya, macam Sumayah mengatakan ni, barakahnya di sini, tuan-tuan, enzim-enzim yang ada yang akan menetraliskan kuman-kuman. Kalau mengikut sama bakteria yang masuk tu, dia neutraliskan dengan enzim-enzim yang ada di hujung-hujung jari. Di hujung jari, tuan, di hujung-hujung jari kita. Jadi Ustaz Mat, kalau kita lihat daripada awal sampai akhir ni makan, satu hari paling tidaknya 4 kali kita makan, seluruhnya saya lihat adalah berkaitan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruhnya berkaitan terus dengan akidah. Seluruhnya berkaitan terus dengan syariah. Seluruhnya berkaitan terus dengan akhlak sebagaimana disebutkan oleh Dr. Sumayah tadi. Jadi macam mana Ustaz ya? Bayangkan Islam ni apa yang kita buat, besar ke, sikit ke, sedang ke, sederhana ke, mesti it has to be God related. Mestilah ada kaitan langsung dengan keagungan, kehebatan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Dr. Hasali atas perkongsian, atas jemputan pada malam ini. Sebenarnya kita kelam kabut minta maaf lah kerana kelewatan pada sesi ini. Tadi petang tadi kita ada tetamu yang datang ke madrasah kita. Mari ziarah. Sambil itu kita ambil peluang untuk merasmikan dewan pondok kita yang walaupun pondok kita walaupun 10% baru siap, tapi alhamdulillah Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Awang yang mana sudi datang ke madrasah kita dengan keluarga dia. Mari datang ziarah saja, bukan mari buat majlis, tidak. Alhamdulillah. Dan hari ini, dan pada malam ini pula, kita ada tetamu daripada Madrasah Darul Tauhid yang datang buat majlis, dan kita baru habis siaran langsung bersama dengan Piu Izzat dan Ustaz Azim, kedua-duanya. Dan hari ini alhamdulillah kita bersiaran langsung balik dengan Datuk dengan Ustaz Amir Adili dan Dr. Sumayah. Dan moga-moga kita dapat manfaat. Dan saya minta maaf banyak kerana kelewatan saya pada malam yang penuh barakah ini, malam Isnin, yang mana malam yang dilahirkan oleh lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk kita pada hari ini, makan berhenti makan sebelum kenyang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ia berkait dengan ibadah sebenarnya. Sebenarnya berkait dengan ibadah. Kalau kita makan kenyang saja, kalau kita makan kenyang saja, buat ibadah jadi malah. Apatah lagi kalau kita makan ni, tanpa baca doa, dimasuk syaitan pula. Syaitan akan makan sekali. Batu Nabi ajar kalau kita lupa makan, baca doa, kita kena baca doa lain. Bismillahirrahmanirrahim wa akhiru. Moga-moga kita ni tidak terlepas pandang. Itu adab yang Nabi ajar kepada kita apabila kita makan. Dan ia berkait apa dengan ibadah? Sebenarnya, batu kita tertanya-tanya, sahabat tertanya-tanya, sebab apalah saya berdoa hari-hari, saya buat amal ibadah hari-hari, dah susah hidup, tak tenang kehidupan kita, makan, Allah masyarakat, rezeki tak luas dan sebagainya, doa tak makbul, dah anak degil-degil, dah mak ayah pun bermasalah, keluarga bermasalah. Mungkin puncanya daripada makanan.
punca daripada makanan. Sebab makanan yang kita ambil tadi hasil daripada perkara yang haram. Nampak nasi tapi nasi ambil orang curi. Tak boleh lah. Tu dia. Nampak beras molek dah, comel dah. Tiba-tiba beras ni ambil daripada hasil yang curi. Tak betul jugalah. Tak ada yang betul-betul jelas dah. Tak, jangan makan babi. Babi memang tak boleh lah. Rasa sangat babi ni. Tak, kalau bahasa Terengganu memang sebut babi. Kalau kita orang ni, kalau kasar nak babi ni, kita panggil khinzir lah. Tak, khinzir. Tak, ke mana Datuk? Tak, khinzir. Tak, makan khinzir contohnya. Tak, tu memang jelas-jelas agak haram. Makan je. Tak, makan daging babi. Dan keturunan dia sekalipun memang tak boleh. Anjing dan babi tak boleh kita makan. Tak boleh kita makan. Itu memang jelas-jelas dah. Minum arak memang tak boleh kita minum dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Dia berkait rapat dengan ibadah ni. Nak baiknya ibadah itu dengan makanan kita. Kehidupan kita mungkin sebab nak sampainya doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala puncanya daripada makanan kita yang jadi darah daging kita. Sebab apa? Daripada makanan itu yang tidak hasilnya yang bukan daripada hasil yang halal. Saya bayangkan tak lama mana orang yang ambil daripada hasil yang haram. Nampak duit molek tapi duit hasil daripada judi. Tak beli belah. Nampak belah molek dah. Halal belah beli ni. Tak nampak Allah panggil ayam beli ni benda siap benda diri ni. Tapi hasil duit tadi, hasil daripada kita beli tadi, kita dah tahu kita kerja yang haram. Contohnya kita jual arak, kita makan harta riba, kita makan harta rasuah. Hari ni kita tengok isu-isu hari ni banyak isu-isu rasuah dan sebagainya. Ini puncanya. Kadang-kadang kita tengok nampak benda ni biasa, bagi kita biasa. Sebab di akhir zaman orang anggap benda ni biasa. Tetapi ianya adalah benda yang luar biasa dalam agama. Benda yang patut dijaga. Saya pernah cerita dengan pernah Allah SWT Muhammad pernah buat satu saya dalam satu kuliah saya bercerita. Bukan tak boleh nak makan banyak, tak ada masalah. Tetapi kalau makan banyak boleh memudaratkan kita, yang menyebabkan kita jauh daripada ibadah ni menjadi masalah. Kalau contohnya ada makanan, kalau kita tinggal membazir, dikira membazir. Dan macam mana kita nak buat ni? Dah kena habis. Macam mana nak habis kalau tak boleh makan sekarang? Walaupun kita tak boleh nak makan sentiasa, kita makan kadang-kadang. Lepas tu doktor, kalau doktor sekalipun dia akan kata makan ikut hak. Kalau ubat kan dia suruh ikut dos. Kalau lebih, tu begitu juga ubat makanan. Kalau kita makan terlampau, menyebabkan nak bangun tak boleh. Macam saya ni kecil, tak nampak lah kalau makan banyak pun, tak besar dulu, tak ringan dia boleh bangun. Mungkin orang yang besar, tak orang yang panggil, minta maaf lah, mungkin sensitif sikit, tak gemuk sikit dia. Contohnya kalau makan banyak sikit, tak boleh nak bangun. Contohnya, tak boleh nak bangun. Ini menyebabkan orang panggil kesihatan yang menjadi kurang baik. Dan apabila kurang baik kesihatan, menjadi ganggunya ibadah. Apabila menjadi ganggunya ibadah, menyebabkan ibadah ini tidak sempurna dilakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, baru kita kena amalkan makanan yang sihat. Dan kita juga diajar oleh agama, diajar oleh Islam supaya kita makan sekadar yang kita mampu. Kadang-kadang kita tak mampu nak jadi orang yang hebat. Macam wali-wali awliya ilah. Kita tengok tutup wali, para awliya, ada mereka itu makan. Ada saya pernah temu dia makan sehari satu mulut saja. Saya pernah temu sehari satu mulut saja. Sesuap nasi saja. Dah Allahumma shalli ala Muhammad. Sesuap nasi, bayangkan sesuap nasi kezuhadan. Bukan puasa, dia tak puasa. Tetapi dia makan, kalau rasa lapar dia ambil.
Supaya apa? Dan dia tak makan lauk mewah-mewah macam kita. Sebab dia nak jaga ibadah dia. Memang kita tengok orang yang buat macam itu, orang panggil tak wali dah. Orang panggil tak wali dah. Sebab apa? Kurangnya. Dia panggil makan dia. Bukan bermakna tak boleh makan. Oh, jangan sangat tak nak buat tahap tu. Bukan kita kata. Dia ada orang yang mampu buat. Tak. Macam kita pernah dengar cerita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dia cerita kepada anak dia lain. Tiba-tiba anak dia tengok Imam Syafi'i lain. Dia cerita, dia kata kepada anak dia, cerita kepada anak dia Imam Syafi'i ni kurang makan. Dah, zuhur lah kita kata. Dah, tak makan banyak, makan sekadar yang lekat perut saja. Dah, awak ibadat kuat Imam Syafi'i ni. Mana tak pernah tinggal tahajudnya. Tak pernah tak pernah tinggal amal ibadahnya. Tiba-tiba ketika Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, anak dia tengok Imam Syafi'i dihidang makanan, habis makanan. Habis makanan. Tak habis makanan. Lepas tu mana pula tidur. Tengok Imam Syafi'i. Dah, orang buat ibadat ni kita orang pula. Dah, dia tengok Imam Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i. Tiba-tiba dia tengok Imam Syafi'i. Tidur. Duduk bagai macam ni. Ulat ayam lah. Dah, macam tu. Dah, dapur macam bagi tidur. Dah. Lepas tu sembahyang subuh tanpa ambil wuduk. Imam Syafi'i jawab. Kita pendek ringkaskan. Takut kalau cakap panjang pula. Dah ringkaskan. Imam Syafi'i jawab. Sesungguhnya dah anak kita ni empat makanan ni jauh daripada perkara yang syubhat. Perkara yang haram. Imam Syafi'i kata kalau dah perkara tu jelas yang halal. Dah jelas yang panggil tidak ada syubhat. Dah yang tidak ada keharaman. Dan Nabi larang kita makan melakukan perkara yang syubhat, makan makanan syubhat, perkara yang haram dan sebagainya. Baik, apabila Imam Syafi'i makan, dia kata, aku tahu, aku kenal kamu bahawa perkara yang syubhat tak pernah masuk dalam rumah kamu, apatah lagi perkara yang haram. Mungkin hasil yang ada di dalam rumah kamu, makanan yang ada dalam rumah kamu adalah makanan yang halal. Kalau aku makan banyak sekalipun, ia tidak akan mudaratkan. Hari ini, kita tak yakin. Hari ini lebih lagi zaman di akhir zaman, macam-macam. Adanya riba, adanya riswah, adanya macam-macam yang kita tak tahu. Macam-macam boleh berlaku. Contoh kita kata, kalau kita duduk di Malaysia, Alhamdulillah. Kita tahu, ini minyak kelapa sawit. Kadang-kadang kalau kita duduk di luar negara, contoh kita duduk di Thailand, kita duduk di Kemboja dan sebagainya, kita tak tahu minyak tu minyak mana. Ustaz tahu tak minyak tu? Kadang-kadang minyak macam minyak masak, tetapi perahan dia itu bukan hasil daripada benda yang haram. Kita Allah selamat ada baru ni, kita tanya orang kata minyak tak ada masalah. Ya ada jurutan babi lah apalah, wallahu alam. Kita dah ingat dah. Sebab dia ada orang panggil tu. Orang Islam tahu lah. Orang Islam di Thailand dia tahu. Lepas tu kadang-kadang duduk di belah. Contohnya Allah Muhammad di belah Allah. Kalau di Thailand ada Bangkok lah, lain-lain tu. Nak cari perkara yang halal sangat-sangat sulit dan sangat-sangat sukar. Macam saya pernah ziarah daripada Malaysia nak pergi ke Kemboja, saya lalu melalui Thailand. Saya pergi dengan orang Islam, dia tunduk kedak-kedak orang Islam. Itu pun sangat-sangat sulit. Kadang-kadang air tak ada macam-macam. Nak sembahyang kena tayamum lah, macam-macam. Nak kabur ni susah. Duduk di negara-negara yang mana yang tidak ada. Nak kabur ni perkara yang haram, terlalu banyak pada hari ini. Nak jaga. Imam Syafi'i tadi, dia tak makan. Kalau dia di luar apa dia kurang makan Imam Ahmad kata sebab mungkin dia rasa hasil yang dia bawa tadi daripada makan perkara yang sebab banyak-banyak dalam perut aku, lebih baik aku kurangkan makan. Tapi kalau aku masuk dalam rumah kamu, aku banyakkan makan. Sebab apa? Bahawa yang duduk dalam rumah kamu ini adalah perkara yang
bagi aku. Tidak menjadi kemuskilan. Itu dia nak sebut, nak kabur pada gitu, pentingnya makan makanan yang halal. Dan walaupun makanan yang halal, dia berkait dengan ibadat kita. Ibadat kita akan rasa tenang, kita buat amal ibadat. Kita sambung sikit kita Imam Syafi'i, dah habis tadi. Ya, Imam Syafi'i, dia tak tidur. Bukan dia bermakna, dia tak buat amal ibadat. Dia memikirkan masalah umat. Dan ada kalau kita tengok dalam satu, orang yang memikir masalah umat lebih besar, lebih tinggi. Orang yang memikirkan masalah ilmu lebih tinggi, lebih baik daripada beribadah. Sunat-sunat ialah. Bermakna Imam ini tak tidak tinggi batu di semai subuh. Untuk yang isyak tadi tak habis lagi. Sebab dia dihafalkan Al-Quran, dihafalkan hadis, di hadapannya nampak macam tidur. Penyanyi tak tidur. Dia masalah. Mungkin Al-Fadil, Ustaz Amir kita, Datuk Asali kita, Datuk Semayah kita, boleh jadi macam saya ni memang saya lemah lah. Memang saya lemah lah. Saya dah lemah. Adalah kepastian. Takat yang kita mampu. Allahumma sallam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Apa yang ditekankan tadi tuan-tuan ialah makanan ini ibadah. Dia Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad memanjangkan lagi, memperluaskan lagi perbincangan sesungguhnya bahawa makan itu salah satu ibadah dan prasyarat yang diulang tadi, makanan yang tidak ada unsur syubhah, makanan yang tidak ada unsur haram, tidak duit judi, tidak duit rasuah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Itu yang ditekankan. Alhamdulillah. Saya nak pergi kepada pusingan yang kedua agaknya, tuan-tuan dan puan. Seorang 5 minit macam tu ya. Jadi pusingan kedua ni Ustaz Amir kita tengok ya tentang Islam ni penting kan sangat soal jamaah, amal jama'i, penting sangat. Dan untuk meletakkan asas amal jamaah ini mula daripada keluarga. Mula daripada kumpulan kecil. Kumpulan keluarga, kumpulan jiran, jemaah masjid, jemaah surau dan sebagainya. Bila bab makan ni, zaman Nabi, tak ada seorang pun yang makan seorang-seorang. Tak ada. Makan berdua pun tak ada disebutkan begitu. Melainkan tuan-tuan, dalam satu dulang mereka 4-5 orang. Dan tuan-tuan, bila 4-5 orang makan dalam jamaah itu, ada hadis yang mengatakan, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 5 orang, macam 5 orang cukup untuk 10 orang. Barakah daripada jamaah, tuan-tuan dan puan. Jadi, apa yang diletakkan dalam Islam itu ialah asas, nukleus, bibit-bibit kepada jamaah itu tertegak. Kalau dalam keluarga, salah satu aktivitinya yang mesti dilakukan hari-hari ialah makan. Berjamaahlah. Maka saya serukan kepada penonton, nanti akan diulas oleh Ustaz Amir nanti. Berjamaahlah dengan anak. Tunggu dulu anak balik. Tunggu ayah balik. Jangan sentuh dulu makanan. Tunggu. Hormati ayah, hormati mak. Biar ayah yang jamah dulu, baru kita. Biar ayah yang ambil benda yang paling baik-baik daripada makan itu, barulah kita. Daripada situ dah tuan-tuan, kita tengok macam mana konsep adab tadi yang disebutkan oleh Dr. Sumayah. Tapi apa yang saya nak sebut, minta Ustaz Amir ulas tentang jamaah ni, amal jama'i, pentingnya jamaah untuk kita membawa Islam dalam kehidupan dan untuk kita memertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Biji benihnya ditanam dalam satu aktiviti harian namanya makan. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datuk Doktor, rakan panel Dr. Suwaibah dan Ustaz Muhammad, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bicara tentang hidup berjemaah. Memang kehidupan berjemaah itu amat sekali dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat surah Al-Fatihah sendiri, tengok dalam ayat-ayat surah Fatihah, tengok disebut tentang kebersamaan kita. Maknanya kebersamaan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita menyebut Allah Ta'ala lah tempat kita memperhambakan diri dan tempat kita minta pertolongan. Dan disebut juga ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya kehidupan kita ni
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba Allah Subhanahu wa taala kena senantiasa hidup dalam keadaan kekitaan, berjemaah, bukannya keakuan. Maknanya bukan dalam keadaan kita seorang-seorang je. Nak selamat hidup kita seorang-seorang, nak selamat di akhirat kita seorang-seorang, tak nak. Kita ni Allah Ta'ala sarankan kita supaya sentiasa dalam keadaan berjemaah. Baik. Begitu juga dalam soal makanan. Soal pemakanan, bila kita ingat makan, bila kita makan, ingat orang yang di sekeliling kita makan. Sebab itu kadang-kadang ada tuntutan, macam contoh tuntutan berpuasa di bulan Ramadan, dan hikmah berpuasanya kita boleh tengok bagaimana keadaannya. Yang bila mana seorang tu berpuasa, bukan kata setakat dia tahan diri dia daripada lapar dan dahaga saja, tapi banyak hikmah di sebalik puasa tadi. Di sanalah kita tengok, oh rupanya ramai lagi orang yang tak pernah makan, tak jumpa makanan, tak pernah minum apa semua sekali. Begitulah keadaannya. Bila kita ingat bahawasanya rezeki itu, makanan itu perlu dikongsi-kongsikan. Begitulah dalam kehidupan kita berkeluarga. Bila mana kita makan, si ayahnya bawa balik makanan, maknya masaknya dengan penuh rasa keimanan, masakan daripada hatinya, dan dijamah oleh anak-anak tadi, makan secara berkeluarga, Allahumma salli ala sallam. Di situlah timbulnya sakinah, mawaddah dan rahmah insya-Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatannya. Kalau kita tengok, Allahu Akbar, kadang-kadang saya cukup terharulah. Macam dulu-dulu sekolah yang diasas oleh Dr. Hassan Ali, iaitu Institut Quran Kuala Lumpur. Allahu Akbar. Dan mungkin sekolah Ustaz Muhammad Abdullah Pemak kecil pun buat macam tu juga, Ustaz Ahmad. Institut Quran Kuala Lumpur dulu, Ustaz Ahmad, IQKL, Alhamdulillah. Bila mana kita tengok pelajar-pelajar ni, dia makan dalam keadaan makan dulang. Dia makan dulangnya seorang, dia panggil seorang, bahagian dia buat jadual. Okey, makan paginya orang ni tukang serve, tukang basuh dulangnya orang ni. Makan tengah harinya, makan malamnya, dalam keadaan berjemaah gitu. Kadang-kadang kita lihat. Ya betul Ustaz Ahmad. Kadang-kadang kita melihat, Ustaz Ahmad, kita lihatlah, kita tengok kadang-kadang pelajar-pelajar ni, hasil daripada pelajar-pelajar ni, dia boleh rapat, dia boleh mesra walaupun 10 tahun, 20 tahun. Dia dah berakhir dah, keluar dah Institut Quran Kuala Lumpur tadi. Kita tengok suasana dia, keakraban dia, kemesraan dia, seolah-olah ada adik-beradik. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang kita dalam keluarga pun, cuba kita sekali-sekala. Saya pesan kepada diri saya, bermula dengan diri saya, keluarga saya, cuba sekali-sekala kita tak payah guna banyak-banyak pinggang, Ustaz Ahmad dah, Dr. Suhaibah dah, Kak Maya. Dan muslimat semua. Tak payah kadang-kadang kita simpan pinggang tu, cukup dengan satu dulang saja, kita makan. Kita letaknya nasinya, letaknya kuahnya, letaknya lauknya, kita makan. Kalau dulu Datuk ada pernah restoran tu dia ada buat apa menu shell out dia panggil. Itu bagi shell out. Kadang-kadang kita tengok, walaupun tengok dalam keadaan makan, letak dia panggil, letak dia punya plastik, lepas letak nasinya, letak Kak Maya dia tahulah, dia pakar masakan. Datuk, Kak Maya tu dia pakar masakan. Nasi Arabnya, nasi apanya, semua dia. Alhamdulillah. Okay. Jadi kadang-kadang Datuk, walaupun kadang-kadang kita tengok menu sebegitu, tapi bagus idea tu. Bila mana kadang-kadang kita pergi satu family, okey, yang ni makannya, kadang-kadang yang family dengan familynya, makannya anaknya makan bekas suapan ayahnya, isterinya makan bekas suapan suaminya. Allah Akbar. Tengok kadang-kadang timbul hasil daripada keadaan keluarga tu jadi mawaddah. Dan begitu juga kalau kita dalam keadaan berkawan, kita makan dalam keadaan macam, tengok keakraban dia lain, jauh berbeza dah tu. Tengok kalau keakraban kawan, lain. Dia makan dalam satu dulan, dalam satu talam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah besarnya nikmat kehidupan macam tu. Nikmat kehidupan jamah makanan dalam keadaan sebegitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Mungkin kita sekali-sekala lah, mungkin kita cuba amalkan. Cuba amalkan, insya-Allah. Baik. Kalau saya nak sentuh juga makanan ni. Allahu Akbar. Saya terharu dengan Ustaz Muhammad kecil tadi cerita tentang ialah Imam Syafi'inya. Kalau kita ingat muslimin muslimat yang saya kasih semua, Allah, Imam Syafi'i, Imam mazhab kita. Allahu Akbar.
Ibnu Hajar, Ibnu Hatim Ar-Razi. Ibnu Hatim Ar-Razi dalam kitab dia menulis tentang adab Asy-Syafi'i. Adab Imam Syafi'i. Apa Imam Syafi'i cakap dalam kitab dia nukilkan. Dia kata Imam Syafi'i kata dalam 10 tahun aku hidup ni, sekali baru aku rasa aku makan tu dengan keadaan kenyang. Sekali dalam 10 tahun hidup, sekali aku rasa makan aku tu yang sedikit rasa kenyang. Dia kata kenapa? Kerana dia kata aku takut. Dia kata bila makan itu agak terlalu kenyang, takut hati tu jadi keras. Takut hati tu jadi keras, dia kata, dan mengakibatkan dengan kekenyangan itu tubuh menjadi berat dan menjadi lemah. Dan mengurangkan kecerdasan. Cerdas kurang minda ni. Dan mengundang rasa mengantuk dan mendorong kepada malah beribadah. Sebab tu punyalah imam mazhab kita ni, Imam Syafi'i cukup jaga tentang soal pemakanan. Dan kita juga tengok apa yang disarankan oleh Syekh Muhammad Abdul Rahman Mubarak Furi. Syekh Muhammad Abdul Rahman Mubarak Furi ni dia menulis sirah Nabi yang namanya kitab Ar-Hiqul Makhtum. Apa yang dia kata? Syekh Mubarak Furi ketika mana dia di dalam kitabnya Tuhfat Al-Ahwazi ketika mensyarahkan Jami' At-Tirmizi, apa yang dia sebut? Perut yang penuh dengan makanan akan menyebabkan kerosakan agama dan dunia, yakni tubuh badan. Tengok, kadang-kadang kita tengok ancaman-ancaman ataupun bukan, maknanya pesanan-pesanan, ingatan-ingatan yang diberi oleh ilmuwan agama, orang-orang yang hebat dalam sejarah tamadun Islam ni. Allah mengingatkan kita bahawanya sebegitulah keadaan kita. Dan kita kena ingat juga dalam soal makanan, kita tengok Datuk Doktor Kak Maya, Ustaz Mam, kadang-kadang kita takutlah keadaan sekarang yang berlaku. Macam-macam yang berlaku dalam senario masyarakat sekarang berlaku. Kadang-kadang dia saja buat. Dia saja. Kalau barat lah kadang-kadang buat ni. Dia buat food eating challenge. Datuk, dia buat food eating challenge. Maknanya dia buat pertandingan pula makan. Siapa yang boleh makan paling banyak. Macam-macam dia buat. Dia buat dengan burger eating challenge-nya, sausage eating challenge-nya. Kadang-kadang benda-benda sebagainya yang barat buat, kadang-kadang terbias oleh masyarakat kita yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang cukup bimbang. Dia buat nasi lemak eating challenge lah, biryani eating challenge lah. Siapa yang boleh makan dalam 10 buku ni dapat hadiah. Siapa yang boleh makan dalam kuantiti sebagainya dapat hadiah. Allahu Akbar. Inilah yang kita takut. Ancaman yang Rasulullah SAW berikan kepada kita 1400 tahun yang dahulu, Rasulullah dah sebut dah. Dia kata kamu ni akan mengikuti jejak langkah cara hidup golongan sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehinggalah kalau mereka itu, golongan itu masuk ke dalam lubang biawak pun pasti kamu akan mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka itu? Adakah Yahudi dan Nasrani, Kristian? Lalu jawab baginda Rasulullah SAW, ya, mereka lah. Bukan, maknanya siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya tengoklah keadaan macam tu. Kita ni, kehidupan kita ni, cara makan kita, cara apa kita, semua nak ikut cara barat. Allahu Akbar. Kembalilah kepada cara kehidupan beragama, mulakan dengan diri kita, ahli keluarga kita, hidupkan bi'ah salihah dalam keluarga kita, dan dalam setiap kawan kita, persahabatan kita, cuba makan dalam berjemaah. InsyaAllah ada barakahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hujungnya tadi tuan-tuan, hujungnya dengan macam conclusion kepada hujung tadi, apa yang disyarahkan oleh Ustaz Amir Adili, tuan-tuan. Marilah kita mulai besok pagi, kalau kita malam-malam ni makan pun mulai malam ini, kita makan secara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan cara orang Islam, sebab kita ada cara orang Islam makan, jangan tiru cara-cara yang lain. Ambil cara ini, jangan ambil cara-cara yang tidak ada kaitan, yang tidak ada hubungan
dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, malam ni tadi yang satu yang disebut yang penting sekali ialah berjamaah. Makanlah berjamaah, tuan-tuan puan. Mungkin kalau kita nak makan bertalam pun makanlah pakai talam. Kalau mungkinnya, sesuainya. Kalau makan bermeja pun makanlah bermeja. Kalau makan berkursi pun makanlah berkursi. Tetapi yang pentingnya berjamaah. Banyaklah tuan-tuan. The hidden meaning, arti yang tak nampak cukup banyak. Arti yang intrinsik dipanggil cukup banyak. Arti yang ekstrinsiknya, yang non-hidden meaningnya pun banyak kita dapat, insya-Allah, daripada cara kita makan. Mulai malam, kalau tidak tuan-tuan, kita syarah 1 jam lebih ni, kalau tidak kita ambil tindakan-tindakan untuk membetulkan kalau tidak betul, untuk mengarahkan kalau arahnya tidak betul, untuk memfokuskan kalau fokusnya tidak betul, untuk mengkompaskan semula kalau kompasnya tidak betul. Malam ni lah kita ambil daripada inti-inti yang disebutkan oleh Ustaz Mat Kecil tadi, oleh Ustaz Amir tadi, oleh Dr. Sumayah tadi, Kak Miah dia panggil tuan-tuan, Kak Miah rupanya dia panggil. Dan kepada teman-teman, Kak Maya. Rupanya tukang masak yang paling hebat Kak Maya ni tuan-tuan. Nasi Arab boleh masak. Ya Allah. Bilalah agaknya nanti satu hari nanti Ustaz Amir, insya-Allah ahli-ahli yang ahli-ahli panelis ini kita akan berkumpul satu tempat. Kita nak makan, insya-Allah kita nak makan nasi Arab yang dimasak oleh Kak Maya kita, insya-Allah. Tuan-tuan puan, untuk apa? Kita nak rehat sebentar. Kita ada sekitar dalam 20 minit lagi tuan-tuan puan, kita nak rehat sebentar. Mari kita dengar pesanan daripada Yayasan Sabah. Sebentar tuan-tuan, 1 minit insya-Allah. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan, kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, kita sudah berbincang agak panjang juga tuan-tuan tentang tajuk kita pada malam ini, iaitu tuan-tuan, makan berhenti sebelum kenyang. Dan kita dah nampak tuan-tuan, peringkat ini walaupun tak habis lagi ni, peringkat ini kita dah nampak murninya makan. Tuan-tuan, hebatnya makan, bergunanya makan, mempunyai implikasi yang sangat hebat dalam pembentukan peribadi, personality dan pembentukan keluarga, jamaah dan sebagainya. Dan kita tengok apa dia sebenarnya. Allah sediakan kita, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, antaranya makanan diberikannya, minuman diberikannya. Daripada menikmati apa yang diberikan kepada kita, Ustaz Amir menyebutkan tadi tuan-tuan, hendaklah kita mengikut saluran-saluran yang telah ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalamnya ada wajib, dalamnya ada sunat, dalamnya ada makruh, dalamnya ada mubah, dalamnya ada haram. Itulah tuan-tuan dan puan yang perlu kita gandingkan bersama-sama bila kita menghadapi hidangan makanan. Sama ada waktu isteri kita masak, sama ada membeli di pasar, bawa balik barang itu masak, disajikan tuan-tuan dan puan, dimakan berjamaah bersama ahli keluarga. Kalau boleh seluruh prosesnya terhindar daripada syubhah,
terhindar daripada perkara-perkara yang termasuk dalam kategori haram, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya nak bagi tuan-tuan sikit je nak bagi tahu tentang apa yang dipaparkan oleh Yayasan Sabah tadi. Kita nak membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, tolong. Wakafkan, zakatkan, infakkan, sedekahkan, fidyahkan, amal jariahkan, fisabilillah, tuan-tuan. Insya-Allah. Kita nak bangunkan, tuan-tuan. Kita nak bangunkan, mudah-mudahan kita nak selamatkan umat, diri kita, umat seluruhnya daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah usaha yang kita buat. Inilah ikhtiar yang kita buat. Kita nak seluruh umat, tuan-tuan, dalam datang ke kompleks Anjung Husnul Khatimah yang boleh memuatkan 250 orang, 250 orang dengan modul-modul yang diterapkan, dengan silibusnya, dengan kurikulumnya, dengan pembimbingnya, dengan coach. Dia ada pembimbing lain, coach lain, tuan-tuan, pembimbing yang apa saja. Dia general amalan agama, ada seorang duduk di sudut nanti membimbing apa saja kemusykilan kita, tuan-tuan, dari segi fardu ainnya, dari segi bacaan-bacaan sembahyangnya, dari segi bacaan Qurannya, tak ada malu-malu. 250 orang tu kita sangkutkan sifat malu di luar. Tak mau malu-malu di situ. Yang tak pandai baca Quran, sebut tak pandai baca Quran. Yang tak boleh sebut makhraj dengan betul, sebut aku tak boleh sebut makhraj dengan betul. Umur aku dah 68 tahun, tapi dha aku tak boleh sebut dha dengan betul. Ain aku tak boleh sebut ain dengan betul. Ta aku tak boleh sebut ta dengan betul. Tuan-tuan, itulah kita pergi basic, kita pergi untuk membolehkan tuan-tuan dan puan dan saya yang bercakap ini bertemu dengan Allah dalam keadaan kita lebih bersedia untuk dicabut nyawa kita oleh malakal maut, dipisahkan nyawa daripada jasad kita. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah itulah dia kompleks Anjung Husnul Khatimah yang dikatakan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia. Satu-satunya nanti tempatnya di Sungai Semungkis, Batu 15 Ulu Langat, 20 minit daripada Pekan Kajang. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan membangunkan tu memerlukan dana-dana, berbagai-bagai dana kita nak. Jadi tuan-tuan, pada 3 hari bulan Oktober, 3 hari bulan Oktober hari Sabtu. Ingat tuan-tuan, 3 hari bulan Oktober hari Sabtu. Pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari. Kita ada program namanya Wacana Qurrata A'yun. Wacana Qurrata A'yun. Ini bersiri. Tiap-tiap bulan nanti ada sampai 12 siri, tuan-tuan. Sirinya seluruhnya mengenai, tuan-tuan, selok-belok kita mengendalikan keluarga. Namanya parenting. Siri pendidikan keibubapaan, parenting, supaya kita tidak menyesal di siang hari, di belakang hari. Namanya siri pendidikan keibubapaan atau parenting (2) tidak menyesal di kemudian hari. Menyesal anak tidak dididik. Menyesal diri tidak dididik. Menyesal suami tak dididik. Menyesal isteri tak dididik. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang tuan-tuan, bulanan, akan berlaku bulanan dan permulaannya siri yang pertama pada 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu pukul 9 sampai 12.30 dibuat secara online, live tuan-tuan. Saudara di Singapura pun daripada Gelang saja boleh ikut. Daripada tuan-tuan daripada mana pun, daripada mana Singapura, Bukit Timah ke di Singapura boleh ikut. Daripada Sembawang boleh ikut. Di mana-mana saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah daripada Woodlands boleh ikut. Begitu juga yang daripada Brunei Darussalam, di selatan Thailand, di Indonesia, di mana juga siaran ini boleh didapati dan mesti boleh didapati kerana real time kita bersiaran, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Termasuklah teman-teman khususnya di Malaysia ini. Boleh ikuti tuan-tuan, tuan-tuan boleh daftar terus. Tuan-tuan tengok dalam FB kita ni ada komen, tuan-tuan tekan komen tu akan keluar link dalam tulisan yang biru, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tekan link itu, tuan-tuan boleh mendaftar terus. Tidak ada yuran penyertaan, tidak ada yuran profesional, tidak ada yuran pengadilan. Hanya kita appeal, tuan-tuan, dermalah kepada Anjung Husnul Khatimah. Kita buat ni, tuan-tuan, 12 siri nanti ni. Apa yang kita dapat, kita dermakan kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah usaha saya. Misalnya buku, tuan-tuan. 3 buku ni, inilah yang saya nak dermakan, tuan-tuan. Inilah yang saya nak dermakan. Apa yang ada pada buku ni, apa yang jualannya, tuan-tuan, RM65 untuk 3 buku ini, tuan-tuan dan puan. Seluruhnya setelah ditolak dengan kos penerbitan, kos percetakannya, kita dermakan, kita infakkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Dan saya berjanji, tuan-tuan, diri saya pun saya nak infakkan kepada Anjung Husnul Khatimah untuk bersama-sama mengiringi umat menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sedang kita buat. Bahkan program kita pada malam ini, tuan-tuan, program daripada malam ni, malam daripada 13 hari bulan Mac sampai sekarang ni pun
kita dedikasikan untuk anjung husnul khatimah, insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan terus hubungi kita. Tuan-tuan bolehlah hubungi kita untuk mendapatkan penyertaan pada 3 hari bulan Oktober yang akan datang yang tuan-tuan. Yang lainnya insya-Allah marilah kita sama tuan-tuan dan puan untuk kita membangunkan Islam. Tuan-tuan menyertai. Siapa-siapa saja tuan-tuan, saya nak tawarkan kepada tuan-tuan, kepada siapa saja. Cikgu-cikgu, teman-teman yang di taman-taman, di mana universiti ke, di college ke, di mana-mana orang biasa pun, tuan-tuan dan puan, pesara-pesara yang boleh bercakap, yang memang ada pengalaman, yang memang ada ilmu, jemput tuan-tuan jadi tetamu saya, tuan-tuan dan puan. Mari kita sebarkan. Inilah dakwah. Inilah dakwah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak bangkit, menyebarkan, balighu anni walau ayah, siapa lagi nak buat, tuan-tuan? Saya bukan ada ilmu. Saya bukan ada bidang macam Dr. Sumayah, tuan-tuan. Tidak. Saya bukan macam Ustaz Amir Adili. Saya bukan Ustaz Ahmad Kecil. Tidak, tuan-tuan. Saya mempunyai ilmu yang berbeza sekali dengan teman-teman ahli-ahli panel ni. Tetapi saya beranikan diri, tuan-tuan. Beranikan diri saja. Sebab tuntutan dakwah itu sudah jatuh di kepala saya, sudah jatuh di bahu saya, dan saya kita mikul, tuan-tuan. Selagi saya mampu pikul, dalam umur dah 72 masuk 73 ni, tuan-tuan, masih ada kemampuan. Semalam dan 2 hari yang lepas, tuan-tuan, alhamdulillah kita diberikan ruang bersyarah dengan tuan-tuan guru-guru daripada Universiti Islam Antarabangsa. Ada sekolah Setia Budi namanya, tuan-tuan. Kemudian tu kita pergi poliklinik Polisas di Kuantan, berjumpa dengan tuan-tuan dan puan yang faham siswa dan siswi, nak cerita tentang macam mana siswa-siswi Muslim patutnya bertindak, patut bergerak. Kemudian tuan-tuan, pada paginya kita ada kuliah subuh di Masjid Jami' di Basrah, dan kemudian tu kuliah maghrib kita berada di Masjid Sungai Isap, Masjid Mufti di Sungai Isap. Jadi tuan-tuan, inilah dia benda yang kita jalankan, benda yang kita lakukan. Saya harap, tuan-tuan, saya harap sangat Hasan Ali dah tua. Saya perlukan, tuan-tuan, benih-benih yang baru ini untuk menggantikan Hasan Ali. Hasan Ali pergi, datang dan pergi. Tuan-tuan mesti datang dan pergi menggantikan saya, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak pergi kepada yang pusingan yang akhir, seorang 2 minit aja, tuan-tuan, 2 minit aja. Okey, saya nak pergi pada Dr. Sumayah tadi. Tentang, saya nak bagi tu. Kita, siapa yang dah pergi, siapa yang dah pergi Vietnam, pergi Vietnam, siapa yang dah pergi China, siapa yang dah pergi Taiwan, siapa yang dah pergi Jepun, siapa yang dah pergi Korea, ni negara ni. Susah nak cari orang gemuk, tuan-tuan. Susah nak cari orang gemuk. In particular di Vietnam. Saya tengok, tuan-tuan, daripada 100 orang, saya tengok 100 orang, tak ada satu orang pun yang gemuk. Obese, dia namanya obese, tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi ke Amerika, dikatakan 35% sampai ke 40%. Ada pun yang mengatakan 40%. Penduduk Amerika obese. Besar-besar badan, tuan-tuan. Berjalan pun susah, duduk pun susah. Macam yang Ustaz Ahmad menyebutkan tadi. Macam mana susahnya kita nak bangun. Apalagi kalau makan kuat makan dan sebagainya. Jadi di Malaysia, tuan-tuan, saya nak sebutkan statistik yang kita ada kat sini. Tentang orang yang obese. Di Malaysia, tuan-tuan dan puan, jumlah orang yang obes di Malaysia ni agak-agaknya menakut juga kita, tuan-tuan. 15 ke 18%. 15 ke 18% rakyat Malaysia obes. Maknanya kegemukan, tuan-tuan, kegemukan. Tidur banyak, bergerak susah, bertindak susah, bekerja susah. 15 ke 80% itu tinggi, tuan-tuan, tinggi gemuk. Kemudian, tuan, yang saya nak sebutkan di Malaysia juga, tuan-tuan, orang yang lebih lemak. Lebih lemak ni maknanya, lemak ni antara perkara yang menyebabkan kegemukan berlaku. 25% laki-laki dan Kak Mia, 35% wanita, Kak Mia. 35% wanita kegemukan. Lebih lemak. Dan satu lagi, tuan-tuan, satu ukuran. Diukurkan pakai BMI namanya. BMI ni Body Mass Index, tuan-tuan. Body Mass Index. Yang mengukur daripada kita punya berat dengan tinggi kita, tuan-tuan, diukur sedemikian rupa. Di Malaysia ni, tuan-tuan, body mass ni tak berapa cantik, tuan-tuan. Tak berapa cantik. Statistiknya tak berapa cantik. Apa yang saya nak sebut, tuan-tuan? Zaman Nabi Muhammad SAW, bila saya baca, tuan-tuan, sirah sahabat, bila menggambarkan bentuk rupa manusianya, Umar bin Khattabnya, Abu Bakar Siddiqnya, Ali bin Abi Karmallah wajahnya, Zaid bin Thabitnya, Usamah bin Zaidnya, seluruhnya, Arkam bin Abi Arkamnya, tak ada yang gemuk-gemuk lah, tuan-tuan, tak ada. Semuanya dikatakan, tuan-tuan, pemacu kuda di siang harinya.
dan mereka adalah rahib-rahib pada malamnya. Tuan bayangkan, pemacu-pemacu kuda yang hebat di siang harinya, tetapi mereka adalah rahib-rahib yang hebat pada malam harinya. Jadi inilah akibat daripada pemakanan, akibat daripada menjaga diri mereka, akibat mereka mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka memerintah dunia. Islam memerintah dunia. 3 suku dunia ni hampir 1000 tahun, tuan-tuan. Hampir 1000 tahun kita memerintah dunia ni. Macam mana Dr. Sumaya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali, ahli panel, Al-Fadhil Ustaz Amir Adili dan Al-Fadhil Ustaz Mat Kecip. Jadi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Datuk tadi ya, tentang fenomena obes di kalangan rakyat Malaysia di negara maju khususnya memang ada statistik begitu. Sedangkan di negara-negara yang telah disebutkan oleh Datuk tadi, Jepun, Korea, Vietnam, China susah. Dalam 100 mungkin ada seorang kot yang begitu Jadi sebenarnya ini semua berpunca daripada cara pemakanan lah, sebenarnya gaya hidup. Kita kata gaya hidup. Amalan suku-suku separuh tak berlaku. Sebenarnya memang kalau kita nak kata Masya Allah, Malaysia ni rezeki tu murah, makanan pun macam-macam yang viral, yang tak viral, syurga makanan lah kalau kita katakan. Sebenarnya kalau kita kembali kepada perbincangan kita ni, makan berhenti sebelum kenyang. Jadi sebenarnya itulah yang patut kita muhasabah dan renung, termasuk terutama sekali diri saya lah. Diri saya, banyak saya belajar malam ni, insyaAllah kita sama-sama amalkan. Dalam dalam Imam Sayuti, dalam kitab Tib Ar-Rahmah, Tib Ar-Rahmah disebut bahawa ada satu ketika tu Ar-Rahmah fi Tib wal Hikmah, disebut bahawa pada satu ketika ada doktor pakar telah dikumpulkan daripada 4 buah negara berkumpul di Parsi, Raja Parsi panggil 4 orang doktor pakar ni, iaitu daripada Iraq, daripada Rom, India dan Sudan. Jadi ditanyakan oleh Raja Parsi, apakah dia ubat yang paling mujarab? Apa ubat yang paling mujarab untuk penyakit? Jadi dijawab oleh Dr. Iraq, yang paling mujarab ialah minum air panas 3 teguk setiap pagi. Itu dijawabnya oleh doktor pakar dari Iraq. Kemudian dijawab pula oleh Dr. Rom yang datang daripada Rom, iaitu setiap kali bangun pagi dengan memakan bijian, dinamakan biji rasyad, sejenis bijian. Manakala doktor daripada Iraq di India pula mengatakan bahawa setiap hari dalam menelan 3 biji elijat, iaitu sejenis gandum lah yang ada di negara kawasan sebelah sana. Manakala doktor daripada Sudan pula terdiam dan apabila ditanya dia jawab apa? Itulah dia jawapannya, makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu dia. Jadi maka sebab apa? Sebab ini ubat yang tak ada side effect. Dia tak ada kesan sampingan, tak ada side effect. Berbanding pada perkara-perkara yang telah dinyatakan oleh 3 doktor pakar daripada negara-negara lain tu Jadi sebenarnya begitulah sebenarnya kita, Allah suruh kita makan kulu washrabu wala srifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Yang masalah kita ni sekarang, kita ni suka terikut-ikut membesarkan nafsu. Jadi kita apa orang lain makan, orang makan, kita pun terasa nak makan. Bila kita makan susah pula nak stop tu Allahu Akbar, ini yang susah nak dibuat Jadi kita kembali kepada niat sebenarnya. Niat kita nak makan tu untuk apa? Sebenarnya makan tu tidak salah, nak masak sedap-sedap tu tak salah, kita nak gathering dengan kawan-kawan, nak berjaman itu tidak salah. Tapi betulkanlah niat kita. Kita ikut apa yang digariskan oleh Islam, jangan berlebih-lebihan, jangan membazir, jangan membazir. Kita ingat makan tu sepatutnya orang beriman tu bila dia makan
semakin lama semakin dia membesarkan Allah. Semakin nampak kebesaran Allah dalam hidupnya, ya Allah. Dengan kebesaranmu aku dapat makan ni. Jadi mudah-mudahan aku dapat beramal soleh, beribadah. Engkau yang bagi nikmat ni. Makan makin lama makin rasa hamba tu. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau kita makan, kita pun tak ingat, jadi tak beringat-ingat. Inilah yang mengundang sebenarnya kepada bencana dan itu penyakit-penyakit. Memang kalau orang kata kalau dah ajal, itu memang tak dapat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi selagi kita ada usaha, kita Allah suruh ada pilihan. Allah suruh kita pilih. Pilihan tu terletak pada kita pilihlah untuk bersederhana dalam segala hal. Bersederhanalah. Lebih-lebih kita ni kaum ibu kan. Kita keluar masuk dapur, duduk dapur, jadi orang dapur. Jadi kita niatkan, ya Allah, aku ni masak nak menyajikan makanan ni, ya Allah, aku jadikanlah orang-orang yang memakan makanan aku ni semuanya bertambah iman, bertambah takwa. Dan bila kita niat itu, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Allah peliharalah daripada kita badan yang obes-obes ni, daripada mudah-mudahan dengan kalau obes iman, obes takwa tak apa, tapi jangan obes dari segi lemak. Itu yang kita takut. Wallahualam. Allah, terima kasih Ustazah. Ujungnya tadi tuan-tuan, kalau kita obes, physically obes, itu tak bagus lah tuan-tuan. Tapi kalau iman kita gemuk, takwa kita gemuk, takut kepada Allah kita gemuk, ibadah kita gemuk, kita punya tahajud gemuk, qiyamul lail kita gemuk. Masya Allah. Itulah jaminan kalau ikut Kak Miah kita tuan-tuan dan puan untuk kita meniti ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap tuan-tuan dan puan, marilah kita malam ni tuan-tuan ya. Jangan kita, kalau kita kata obese pun misalnya, kalau kita kegemukan tuan-tuan dan puan, carilah jalan tuan-tuan. Sebab kegemukan tuan-tuan dan puan, saya tadi tengok tuan-tuan, penyakit yang akan datang kemungkinan besarnya ada 27 penyakit saya tengok tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang biasanya diabetes. Yang biasanya hypertension. Yang biasanya tuan-tuan penyakit yang berkaitan dengan metabolism. Yang biasanya berkaitan dengan intestine. Berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Inilah penyakit-penyakit yang dihadapi dan kita tak hendak. Kita hendak orang Islam fit. Zaman Nabi Muhammad SAW tuan-tuan tak ada sakit. Tak ada sakit. Jarang sakit. Jarang mengerang, jarang mati di tempat tidur, semuanya mati di gelanggang jihad, tuan-tuan. Itulah orang Islam. Macam mana kekuatan mereka? Tuan-tuan, makan berhenti sebelum kenyang, tuan-tuan. Berhenti sebelum kenyang. Saya nak pergi kepada Ustaz Ahmad Kecil. Ustaz, tadi dia sebut, hujung tadi Dr. Sumayah menyebutkan, biar gemuk iman, biar gemuk takwa dan sebagainya. Saya nak beritahu apa, kalau Ustaz berdapat sikit hujungnya dalam masa 5 minit ni. Ustaz sikit je, 2 minit, 3 minit, 5 minit pun tak apa nak boleh ni pasal kita dah lewat. Kalau boleh Ustaz, kita makan dari segi broadnya, broad kategori 2. Makan fizikal, makan jambu, makan nasi. Kak Miah kita boleh makan nasi mandi, dia pandai masak nasi mandi, pandai masak nasi Bukhara, atau tak rempan, insya-Allah itu Kak Miah punya specialty. Satu lagi makanan spiritual ni. Kita dah tahu makanan spiritual ini sangat penting, bahkan zaman Nabi makanan spiritual ni take precedent, di atas dibandingkan dengan makanan fizikal. Macam mana Ustaz tentang makanan spiritual ni? Kita nak tinggalkan pesan sikit kepada para penonton. Jangan makan, lupa Allah. Makan, lupa semayang. Makan, tak pergi masjid. Makan, tak pergi surau. Makan, tak duduk majlis ilmu. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Hasali, kepada panel kita, Dr. Amir Adli, Dr. Sumayah, dan semua para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita bersambung dengan siaran bab makan. Bab makanan. Masih lebih lagi bab makanan. Sebab makanan ni satu perkara yang penting. Saya ingat kata-kata Buya Hamka. Satu kata-kata Buya Hamka mungkin sangat kasar kalau kita dengar, tapi kita kena faham. Kalau kita hidup semata-mata nak
nak bekerja lah. Kita hidup ni semata-mata nak bekerja. Tak. Monyet, babi di hutan pun bekerja kok. Tapi kalau kita hidup semata-mata nak makan, monyet di hutan, beluk di hutan lu makan kok. Kasar sikit katanya. Tak. Tapi ini ada hikmah. Tujuan kita makan. Tak, tidak lain dan tidak bukan untuk panggil mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita kena balik semula tujuan kita dihidupkan. Bukan semata-mata hidup nak makan. Bukan nak makan. Hidup kita nak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nak kita lapar, kena makan. Gitu. Itu dia. Dan contoh saya rasa macam tadi bab amal jema'i tadi kita dengar Ustaz Amir Adili dalam bab makan. Saya rasa terkilang lah. Setengah-setengah masyarakat hari ni dia rasa jijik kalau makan benda-benda contohnya secara berjemaah, secara ramai-ramai dengan berkumpulan. Sedangkan dia tidak merasa nikmat kita makan secara berjemaah. Ada orang yang kita pernah ketemu, pernah kita kenal, dia kata makan gitu, kita ada makanan tu, makan ramai-ramai tu. Kita nak ikut zaman dulu, apa kita banyak makanan. Ayat dia yang sedangkan itulah barakah sebenarnya. Makan secara banyak inilah satu berkat, satu keberkatan. Tu dia. Kita nak masuk syurga, dia berjemaah. Nabi tak mau masuk syurga. Nabi ajak sahabat dia, Nabi ajak kita, Nabi ajak umat-umat dia yang nak ikut pada Nabi, yang nak selamat, nak jauh daripada azab neraka. Lepas tu kalau kita baca doa, Allahumma barik lana, ya Allah, aku berkatilah kami, ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana, akan rezeki kami ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana, minta jauhkan kami daripada azab neraka. Takut kerana makan menyebabkan kita lupa ibadah kepada Allah Taala. Lepas tu kita minta jauh. Dan kita tengok makanan, minta Allah Ta'ala beri kebaikan rezeki tadi, tak beri kerahmatan, kebaikan, supaya kita dekat dengan makan. Allah Ta'ala beri kurniaan dengan kita bersyukur dengan Allah, dengan kita banyak ibadah pada Allah Ta'ala. Kita bukan hanya sekadar makan, yang sepatutnya kita makan bukan hanya makan untuk kenyang perut saja. Kita kena makan untuk rohani kita, jasmani kita, hati kita yang lebih penting. Kadang-kadang orang lupa tentang makanan hati kita ni banyak. Banyak orang merosakkan makanan hati kita dengan sifat-sifat yang buruk. Baik itu adanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini nak betul jiwa kita, nak betul rohani kita. Makanan ilmu tasawuf dengan ibadah. Ibadah dengan adanya penyucian rohani. Dengan banyakkan tasbih. Banyakkan tasbih, subhanallah, menyucikan Allah Ta'ala, bertahmid, dan bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan ke atas kita. Segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita boleh makan atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, lama mana Allah Ta'ala tak boleh nak rasa nikmat makan. Baik itu kita kena bersyukur, Alhamdulillah. Baik itu ada setengah ulama, dia kata, kalau lah ada kita bertemu, dia makan, Bismillah. Nak jauh daripada segala penyakit ubat dia. Setiap kali kita makan, Bismillahirrahmanirrahim. Habis dia makan, Alhamdulillah. Lepas tu kita suruh pula, Bismillah. Habis, Alhamdulillah. Oh, lama tu. Tetapi itulah hikmah dia. Itulah kebaikan. Kalau kita boleh buat, Alhamdulillah. Ada yang kata pula, nak makan yang lebih baik, kunyah sampai 40 kali. Tapi dah habis 40 kali, masuk dalam perut. Sebab kita pernah cuba, kita pernah makan. Tapi alhamdulillah, apabila kita makan macam tu, cara macam tu, kunyah 40 kali, dah perut kita rasa lawas. Sebab apa? Makanan yang kita makan hancur betul. Sebelum kita terang. Tapi kalau kita makan, lepas tu jadi sakit, sembelit, macam-macam penyakit dah. Anak ni antara cara nak berubat. Dah ubat dengan cara makanan.
Tak, kita nak buat ibadat. Rasa tenang. Tak ada sembelih, tak ada sakit perut, tak ada nak kecil, nak berak, tak ada. Tak, Allahumma salli Muhammad. Itu kalau kita cerita buat makan panjang sebenarnya. Tak, tu dia. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah. Baik. Tapi kita tengok macam contoh. Ya, saya pernah dengar. Dan contoh adab makan. Sebenarnya kalau kita ikut cara Nabi SAW makan, insya-Allah kita dijauhi segala penyakit. Jadi penyakit kita ni sebab kita tak ikut Nabi. Kita tak ikut sunnah Nabi. Hari tu saya pernah, sebelum ni saya kalau pergi amal-amal majlis, saya suka makan duduk. Ikut cara sunnah. Dah angkat kaki sebelah tu. Ada seorang tu dia kata, Ustaz. Masa tu kita tak Ustaz lagi lah, dia kata, ni dah panggil kita. Mak, ni lah. Ni, waktu makan gini. Dah orang lain sila belakang, waktu makan duduk gitu. Kita dah cakap, dia ada dua kaedah. Makan cara Nabi macam tutup rapat. Macam cakap gitu, tutup kaki rapat dan macam cakap gitu. Dah satu lagi makan, lipat kaki sebelah. Lutut di atas, tak perlu dada, letak dengan dada. Gini. Tak. Hikmah dia, sebenarnya kalau kita ikut cara makan, ulama pernah kaji. Ada dalam satu kitab Allah, saya lupa dah. Dah 8 tahun dah kita tengok kita ada. Yang mana dalam kita cara sunnah, hikmah di sebagai sunnah. Sunnah Nabi. Ada cara Nabi. Contoh kita makan, kita buang najis tu, ada juga cara dia. Ini kita nak cerita buat makan. Makan, ulama kata sebab apa Nabi? Dah, Nabi makan gini. Ada orang kata sebab sendiri nak pergi perang. Sebab zaman Nabi zaman perang kamu. Sebenarnya bukan sebab tu. Bukan. Perang salah satunya. Mungkin bersedia. Tapi sebenarnya hikmah dia, kalau kita makan, tak kalau orang contoh kalau kita makan street, kalau kita makan duduk macam duduk bersila, dan kita akan makan, kita akan tunduk. Kita akan tunduk, betul tak? Kita akan rapatkan pinggang ke pinggang. Kalau kita makan gini, sebenarnya jadi orang kata, kenapa tumpah habis tak? Kena akan tunduk. Menyebabkan kita, tulang kita, belakang kita akan jadi macam senamang, macam lembut. Dan hikmahnya orang yang makan, dia ada orang tua seorang, kita kenal orang tua, umur dia lebih kurang 80 tahun. Senggok, orang lain kalau umur 80, mungkin bekok dah. Antaranya dia kata dia tak pernah makan duduk macam sila dan sebagainya. Dia akan makan tegak. Betul lah dalam kitab tu sebut, orang yang makan mengikut sunnah Nabi, dia tak akan bongkok. Dia akan bongkok di usia tua. Tulang dia akan sentiasa kuat, gagah. Dan dia akan memberikan kekuatan dia. Kalau dia berdiri, nampak tegak. Lepas tu sahabat-sahabat kita cerita tentang sahabat ni tegak, gagah, sihat, tubuh badan. Sebab makanan ni dia jaga dah. Dia kuat dah. Allahumma salli Muhammad. Itu yang kita sebut makanan. Kalau kita nak cerita panjang, tak ada orang kata seolah-olah menghina. Sedangkan dia tahu sebalik yang dia sebut tadi. Macam kita makan secara berjemaah. Makan secara berjemaah ini adalah satu hikmah. Kadang-kadang kalau lah kita dengan ahli keluarga mengeratkan hubungan kita kekeluargaan, mengeratkan hubungan kita. Kalau kita makan seorang menyebabkan kita rasa nak ambil lauk lebih lah sebagainya. Kalau kita makan ramai-ramai, jadi jadi lauk pun setakat yang ada. Tak makan sikit duit. Ada kita berkongsi kasih, kita kata berkongsi makanan, menjadikan hubungan rasa kuat. Kalau suami isteri, batu orang, kalau tak kita dah tahulah sebab kita belum nikah lagi. Tak, ini dia bersuak-suak, bersuak-suak. Tujuan apa dia suak tu?
Tak dia nak suruh elaknya hubungan, nak kata rapatnya hubungan di suara ni, suami suara ni. Aku jadi nak lebih baik suara dengan mulut ni. Tu, ni suara dengan mulut. Baru bekak ni lupa. Baru romantik sampai kedua. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Antara yang kita boleh kongsikan pada malam ini bab makanan. Dan bukan dia nak ibadat yang kita nak beritahu. Dan bukan ni bab makanan. Ibadat pula rohani kita. Bukan dia, kita kena makan rohani kita dengan belajar, dengan zikrullah, dengan zikir, dengan selawat. Jangan lupa untuk berselawat. Contohnya, orang tanya bab selawat, selawatan. Satu lagi, tak boleh pakai sikit lagi. Nah, bab selawat ni kita nak sebut. Contohnya, makanan yang sangat-sangat besar adalah selawat dalam kehidupan kita. Sebab selawat ini salah satu rahmat. Rahmat yang memberikan kebaikan kepada kita. Sebab apa kena selawat, Ustaz? Zikir mana yang lebih baik? Selawat. Saya akan jawab selawat. Sebab apa selawat? Kerana Nabi kita sapa. Hubungan kita dekat dengan Allah kerana Nabi SAW. Baik Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat. Barulah Allah Ta'ala fitnahkan kepada umat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhal Allah sallallahu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah dan moga-moga dengan kita akan dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat kebajikan, dapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan doa kepada kita. Allah Ta'ala akan beri keampunan kepada kita dengan kita banyak selawat. Kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala perintahkan umat-umat manusia. Allah Ta'ala perintahkan kita. Dan terus Allah Ta'ala perintah. Tilka hududullah. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Tapi Allah Ta'ala tersebut. Allah Ta'ala puasa ke malaikat puasa? Tak ada. Nabi nak kabar pentingnya hebatnya Nabi SAW, hebatnya rahmat yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita dengan salawat ni dan membersih jiwa kita, hati kita, nak melembutkan hati kita. Kalau kita lupa, kita banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak ingat, kita banyakkan selawat. Maka kalau kita rasa kita ada kesusahan, kita ada kesedihan, banyak selawat, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri ketenangan. Itulah makanan yang terbaik bagi kita umat di akhir zaman dan kita semua, insya-Allah. Untuk di saya dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih Ustaz, terima kasih para penonton yang hormati sekalian. Masa tidak mengizinkan, jam saya lagi 6 minit pukul 11, tuan-tuan, lagi 6 minit pukul 11. Jadi saya rasa besok hari bekerja, tuan-tuan dan puan, Kak Mia kita nak pergi kerja, Ustaz Amir nak pergi kerja, saya pun kena pergi kerja juga. Rasanya Ustaz Ahmad pun nak pergi kerja. Jadi kita, tuan-tuan, para penonton dan mata sekalian, apapun para penonton, kita sudah menganalisa tajuk ini sekurang-kurangnya di peringkat kita, di peringkat mental, di peringkat persediaan pemikiran kita, faham kita apa dia makan, apa dia syarat-syarat makan dalam Islam, apa dia keperluan-keperluan makan dalam Islam, apa dia adab-adab makan dalam Islam, apa kaitan makan dengan akidah, apa kaitan makan dengan syariah, apa kaitan makan dengan akhlak, macam mana makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sahabat itu berkekuat siang malam pagi petang memperjuangkan agama. Kerana makan mereka, tuan-tuan, prinsip makan mereka berhenti sebelum kenyang, berhenti sebelum kenyang. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Saya rasa lagi 2 minggu kita berjumpa dengan Ustaz Ahmad untuk kita mendengar yang terkini mengenai kepergian pondoknya. Malam ini kita tak dapat, tuan-tuan dan puan, kerana masa tidak mengizinkan. Apapun, saya mengharapkan insya-Allah pondok yang didirikan, madrasah yang didirikan, kita tengok pembesar-pembesar pun sudah datang melihat, sudah tentulah tuan-tuan dan puan, maka sambutan, sokongan daripada berbagai pihak akan berlaku untuk membangunkan pondok dan madrasah Ustaz Ahmad Kecil, tuan-tuan dan puan. Kepada yang berbahagia Ustaz Amir Adili, Muhammad Noor, kepada yang berbahagia Ustazah Sumayyah Sulaiman, tuan-tuan, satu hari nanti kita makan nasi mandi dengan dia, kita makan nasi bukhara dengan dia, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan juga kepada Ustaz Ahmad Kecil
yang telah bersama-sama kita pada malam ini. Kita bertemu. Jangan lupa tuan, besok pagi kuliah subuh macam biasa. Yang lepas-lepas ni 2 hari yang lepas kuliah subuh kita pukul 6.45. Tapi sekarang ni besok pagi pukul 7. Tajuk besok pagi ialah isteri dilayan seperti pembantu rumah. Isteri dilayan seperti pembantu rumah. So tuan-tuan jangan lupa pagi besok pukul 7 tuan-tuan insya-Allah. Dan pukul 9.15 malam besok kita ada program yang sama tuan-tuan seperti malam ini. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan mendaftarlah 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu pukul 9 sampai 12.30 kita namakan wacana Qurrata Ayun. Temanya ialah parenting, pendidikan keibubapaan atau parenting titik 2, jangan menyesal kemudian. Saya akan mengendalikan bersama dengan Dr. Mazita Ahmad. Dr. Mazita Ahmad ni pakar motivasi, pakar kaunseling, pakar family, pakar remaja, PhD dalam bidang itu tuan-tuan dan puan. Yang akan bersama-sama dengan saya pada 3 hari bulan Oktober. Daftar, minta tuan-tuan daftar, pergi kepada link kita, tuan-tuan daftar, sebarkan tuan-tuan kepada anak, kepada kakak, kepada adik, kepada sahabat-sahabat kita supaya lebih ramai orang dapat mengikuti program-program yang sudah tentunya akan memberikan manfaat yang besar kepada pembangunan keluarga kita insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita terus bersiaran. Untuk yang membantu terus membantu, yang mendengar terus mendengar, yang menonton terus menonton. Jangan lupa like and share. Pastikan tuan-tuan puan, orang di bawah kita, orang dalam kendalian kita, orang dalam lingkungan kita akan mendapat faedah lanjut terus daripada apa program-program yang kita jalankan oleh Yayasan Kebajikan Sabah ini. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.